saya membuat keputusan untuk membuat satu teguran secara terbuka dan amaran kepada semua kontraktor supaya jangan pandang remeh kepada isu keselamatan ini. Mesti ikut syarat yang ditetapkan dan jangan sesekali masuk ke dalam kawasan larangan kereta api. Ini life and death. Soal nyawa manusia. You nak senangkan kerja itu, kamu mungkin berisikokan nyawa manusia. Jadi ini sesuatu perkara yang amat serius. Itu sebabnya saya telah meminta pihak APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat, untuk melihat apa bentuk tindakan yang boleh diambil terhadap kesalahan ini. Ini laporan daripada pihak KTMB bersama-sama dengan JKH. Memang kita dah mengenal pasti punca insiden adalah disebabkan oleh kecuaian pihak kontraktor memastikan kawasan kerja kren yang selamat. Okay. Kecuaian mereka sebab mereka telah masuk ke zon bahaya, di mana kren telah memasuki kawasan larangan, di mana tapak kerja tidak kukuh dan berlecak, lalu menyebabkan kren menjadi condong ke atas landasan dan boom, kren patah. Ya, ini punca dia. Anggaran kerugian yang dihadapi oleh KTMB sahaja ialah 2.4 juta daripada insiden ini. Termasuklah bas perlu disediakan untuk mengalihkan penumpang dan kehilangan dari segi perkhidmatan kargo dan perkhidmatan penumpang. Dianggarkan KTMB kerugian 2.4 juta daripada insiden ini. Tetapi apa yang saya nak highlightkan dan mengapa saya panggil satu sidang media khas pada hari ini ialah untuk mengatakan bahawa ini merupakan satu insiden yang sangat serius, di mana Kementerian Pengangkutan memandang perkara ini dengan begitu serius sekali. Laporan lengkap telah pun dibentangkan kepada mesyuarat pasca Kabinet semalam dan saya membuat keputusan untuk membuat satu sidang media khas hari ini untuk menyatakan perkara ini secara terbuka dan menjawab kepada persoalan orang ramai. Apa yang berlaku pada hari itu? Saya merasakan bahawa negara bernasib baik pada hari itu, oleh kerana tidak ada train yang melalui kawasan itu pada ketika itu. Bayangkan kalau ada satu train, baik komuter ataupun ETS, lalu dekat kawasan itu dan apabila bom itu terjatuh dan kereta api melanggar bom itu, apa yang akan berlaku ialah satu tragedi yang menimpa negara kita. Kerana kalau satu train dengan bergerak dengan laju, lalu di kawasan itu langgar satu penghadang dan itu ialah satu bom, apa yang akan berlaku sudah tentu train itu akan derail dan mungkin satu tragedi besar berlaku. Kita bernasib baik pada hari itu sebab pada ketika itu tidak ada train yang lalu dekat sana. Kren itu berada di zon bahaya tanpa kebenaran JKR. Okay. Yang dibenarkan ialah kawasan kren di sini. Ialah di luar bangunan itu, di luar struktur bangunan itu. Mereka masuk ke kawasan yang tidak dibenarkan, zon bahaya yang hanya bersebelahan dengan landasan. Tidak ada buffer zone langsung kren tersebut. Jadi kren itu kedudukan di atas sini, apabila bom itu jatuh betul-betul di atas landasan. Jadi ini merupakan satu kesalahan yang sangat-sangat besar dan serius kerana mereka telah masuk ke satu kawasan larangan. Satu kawasan larangan, satu kawasan yang tidak dibenarkan dan satu kawasan bahaya. Dan apabila kemalangan berlaku, kesannya cukup buruk. Bom itu jatuh betul-betul di atas landasan. Seperti yang saya kata, tragedi mungkin berlaku kalau kereta api lalu dekat sana. Jadi ini merupakan satu kesalahan yang saya rasa perlu dibuat satu teguran secara terbuka dan amaran kepada semua kontraktor-kontraktor yang terlibat dengan mana-mana projek pembinaan yang bersebelahan ataupun berdekatan dengan landasan kereta api. Sebab hari itu, kren itu baru sampai ke tapak pembinaan. Patutnya seperti yang saya tunjukkan, boleh balik ke okay. Dia patutnya kawasan kren dibina operasi, dia berada di sini. Okay. Pada waktu tengah hari, saya difahamkan oleh JKR, pada waktu tengah hari mereka buat kerja dekat sini. Tetapi semasa pihak pengawal penguasa JKR, mereka sedang bermesyuarat,
mereka kontraktor itu, mesin tu, jentera itu curi-curi masuk ke kawasan zon bahaya tanpa kebenaran dan tanpa disedari oleh pihak JKR. Jadi mereka sudah masuk zon dalam waktu petang itu pada hari yang sama. Jadi ini merupakan punca insiden berlaku apabila pihak kontraktor masuk ke kawasan zon bahaya. Ini sesuatu yang saya kata memang yang sangat-sangat bahaya. Jadi pihak APAD akan menyiapkan kertas siasatan itu dan akan serahkan kepada pihak Perguam Negara untuk tindakan susulannya. Ini ada kesalahan yang boleh diambil tindakan di bawah Akta 715. Itu di bahagian APAD dan sudah tentu pihak CIDB ada juga punca kuasa mereka untuk melihat apakah bentuk kesalahan yang telah pun dilakukan dan mereka juga boleh ada bidang tugas ataupun bidang kuasa untuk mengambil tindakan. Pihak JKR sedang menilai soal kerosakan dan pampasan yang perlu ditanggung oleh kontraktor ini yang menyebabkan kita perlu buat kerja pembaikan dan kerosakan dan juga kerugian kepada pihak KTMB itu akan diambil tindakan susulan dari segi pampasan dan sebagainya. Tetapi soalnya bukan dari segi pampasan sahaja. Kita mesti ada satu pengajaran kepada semua pihak. Sebab saya berharap perkara seperti ini tidak berlaku sama sekali. Sekali berlaku pun tak boleh. Sekali berlaku mungkin baru tragedi. Jadi ini satu pengingatan kepada semua kontraktor. Supaya jangan pandang remeh isu keselamatan ini, terutamanya di kawasan-kawasan zon larangan kereta api. Yang di mana kita memang dalam negara kita ini banyak kawasan-kawasan kereta api yang ada landasan kereta api yang dekat dalam pusat bandar pun ada, melalui pusat bandar pun ada. Jadi ada projek-projek kadang-kala, projek pembinaan baik, projek pembangunan baik, projek swasta ataupun projek kerajaan yang dilaksanakan bersebelahan dengan landasan kereta api. Jadi apabila ada apa-apa projek dan kerja-kerja pembinaan, dia mesti mendapatkan kelulusan daripada pihak JKR baik dan ada kelulusan daripada pihak APAD untuk memasuki kawasan tersebut. Jangan masuk ke kawasan larangan sekiranya tidak dibenarkan. Sebab kita ada buffer zone kita. Kita ada garis panduan kita. Itu yang saya nak peringatkan dan cuba memberikan peringatan dan juga amaran kepada semua pihak. Saya berharap pihak media dapat membantu untuk memberikan mesej yang jelas ini kepada semua pihak supaya isu keselamatan diberikan perhatian yang paling serius dan jangan dipandang remeh.